Okey, hari ni kita akan belajar pasal kata nama am. Okey, apa yang kamu kena tahu hari ni? Hasil pembelajaran kamu pertama, kamu mesti faham apa itu kata nama am dan apa itu kata nama khas dan apa itu kata nama majmuk. Jadi hari ni kita akan fokus kepada 3 kata nama ni. Okey, cikgu mulakan dengan pertama, kata nama am. Apa itu kata nama am? Kata nama am ni adalah kata yang kita gunakan untuk jelaskan sesuatu. Okey, tapi sesuatu tu tak secara khusus, dia hanya secara umum. Contohnya kita ada 2. Satu adalah kata nama am hidup. Dan yang kedua, kita akan belajar apa itu kata nama am tak hidup. Kalau untuk kata nama am hidup, hidup ni bermaksud bernyawa. Okey, bernyawa, ada nyawa. Contohnya yang pertama, apa yang bernyawa? Contohnya kategori yang pertama adalah manusia. Manusia contohnya kata nama yang hidup ni seperti doktor, angkasawan, guru, ibu bapa. Itu kita panggil kata nama am hidup dari segi manusia. Kalau dari segi haiwan pula, haiwan pun, binatang pun hidup kan. Contohnya macam kucing, arnab, ikan, itu dari kategori haiwan. Yang ketiga pula dari segi tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan pun hidup. Contohnya kita ada pokok bakau, ada mawar, pokok mawar, ada cendawan. Dan yang kedua, kita belajar juga apa itu kata nama am tak hidup. Tak hidup ni maksudnya adalah kata nama am ni dia dalam kategori yang tak bernyawa. Contohnya apa dia benda yang tak bernyawa? Contohnya benda pen, buku, telefon, helikopter. Dia adalah kategori benda yang tak ada nyawa. Macam kita manusia ada nyawa kan? Tapi kalau benda, dia kategori kata nama am tak hidup sebab dia tak ada nyawa. Okey, yang kedua pula, institusi. Contohnya macam sekolah, surau, maktab, hospital. Itu adalah kategori kata nama am tak hidup. Yang ketiga pula, kita nak tengok juga kata nama am jenis tak hidup juga. Tapi dia bukan institusi. Macam kalau institusi tadi tempat kan, kita tengok dekat sekolah, dekat hospital. Kalau yang bukan institusi konkret ni apa maksudnya? Konkret ni maksudnya adalah kata nama am ni dia sesuatu benda yang kita boleh lihat, kita boleh pegang, kita boleh rasa. Contohnya apa? Kereta. Kereta Honda. Tapi kereta adalah kata nama am. Kalau kamu cakap, cikgu, kereta Honda tu adalah kata nama am ke? Bukan. Sebab kereta Honda, Honda tu adalah kata nama khas. Sebab apa? Kereta tu dia spesifikkan nama tu. Nama kereta Honda. Honda tu adalah kata nama am. Nama kepada kereta tu. Jadi kita sebut kata nama khas. Okey? Okey. Lepas tu pula kita tengok apa kata nama khas. Tadi Cikgu Azhar kalau kata nama am, kita nak terangkan jelaskan tentang sesuatu nama, tapi dia tak spesifik, dia tak khusus. Jadi kalau untuk kata nama khas ni, dia adalah khusus. Macam mana cikgu cakap khusus? Okey, kita tengok ya. Kita tengok kata nama khas ni pun dia ada kategori dia. Contohnya kata nama khas hidup, manusia. Contohnya manusia, kalau tadi cikgu cuma cakap je. Okey, guru. Siapa guru itu? Oh, Guru Maria contohnya. Okey, jadi Guru Maria tu, nama cikgu tu Maria tu adalah kata nama khas sebab diterangkan secara khusus, diterangkan secara jelas. Guru tu siapa? Maria. Jadi Maria tu adalah kata nama khas. Okey, kita tengok kata nama khas hidup. Hidup ni manusia bernyawa kan? Contohnya Sharifah, David, nama orang. Okey. Kalau untuk kata nama khas hidup bukan manusia pula, cuba kamu tengok bukan manusia. Bermakna binatang. Binatang bukan manusia tapi dia adalah bernyawa. Dia hidup.
bernyawa tapi bukan manusia. Contohnya, sang kancil, tompok, serigala. Macam tadi kata nama am tadi, kucing. Kucing kata nama am. Tapi siapa nama kucing tu ya? Tompok. Oh, tompok kata anak tompok nama kucing itu. Jadi tompok tu adalah kata nama khas. Dia spesifikkan kepada siapa nama kucing itu. Dijelaskan. Okey. Yang ketiga, kita boleh tengok dari segi kata nama khas tak hidup tempat. Tempat. Okey. Okey, kalau tempat ni, contohlah kata nama am dia, oh dekat negeri. Negeri mana ya? Negeri Kedah. Jadi dia bagi nama negeri tu, dispesifikkan nama negeri tu. Jadi Kedah Darul Aman. Jadi Kedah Darul Aman ni dia adalah kata nama khas yang merujuk kepada nama tempat tu yang lebih spesifik. Okey, kita ada apa lagi kat sini? Negara. Negara apa ya? Negara tu adalah kata nama am. Negara Malaysia. Okey, Malaysia tu adalah kata nama khas. England, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan. Okey, kita tengok pula. Yang keempat, apa lagi kata nama khas? Kita tengok. Okey, kata nama khas tak hidup pula. Tak hidup bermakna apa? Bermakna tak ada nyawa. Judul buku atau filem. Okey, contohnya buku. Buku ialah kata nama am ke khas? Cuba fikir betul-betul. Buku adalah kata nama am ke atau khas? Okey, buku ni adalah kata nama am. Tapi okey, tajuk buku tu apa ya? Okey, tajuk buku tu adalah Baik Budi Indah Bahasa. Jadi nama buku tu kita panggil dia adalah kata nama khas. Sebab apa kata nama khasnya adalah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda itu. Okey, nama buku itu, nama judul buku itu. Jadi kita panggil Baik Budi Indah Bahasa tu, tajuk buku tu adalah kata nama khas. Novel pula. Oh, novel tu kata nama am lah. Apa tajuk novel tu? Tajuk novel tu Meniti Impian. Jadi Meniti Impian tu dia ada menerangkan kata nama secara spesifik. Kita panggil kata nama khas. Okey. Tadi kita dah belajar kata nama am tu apa? Kita dah belajar juga kata nama khas. Okey, yang ketiga yang paling penting sekali, selepas kata nama am dah khas, kita akan belajar apa itu kata nama majmuk. Kata nama majmuk ni, dia muncul macam mana ni? Kata nama majmuk muncul bila satu perkataan bergabung dengan satu perkataan, dia akan membentuk perkataan baru. Okey, kita tengok apa kata nama am bercampur dengan kata nama am yang lain, dia membentuk perkataan yang baru. Okey. Cuba kamu tengok contoh yang cikgu bagi ni. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, contohnya dia adalah kata majmuk ni dia adalah dua atau lebih daripada kata dasar yang bergabung, dia akan bentuk satu perkataan yang baru. Okey, contohnya kamu tengok ya. Jalan. Jalan ni maksudnya jalan lah kan. Raya tu maksudnya apa? Raya ni maksudnya besar. Okey, bila digabungkan dia akan membentuk satu perkataan baru yang bermaksud jalan raya. Bila dia bergabung kata dasar dengan kata dasar, kata nama bergabung kata nama, dia akan bentuk satu perkataan baru yang kita panggil kata nama majmuk. Contohnya lagi yang kedua. Contoh kamu tengok ya. Perkataan yang pertama jam dan perkataan yang kedua adalah tangan. Okey. Okey, kalau kita pisah-pisahkan jam maksudnya apa? Jam lah waktu kan. Tangan tu apa? Tangan kita. Jadi bila kita gabungkan satu perkataan dengan satu perkataan ni, jam campur dengan tangan, kita akan panggil jam tangan. Jadi makna asalnya dah berbeza macam tadi. Asalnya dia pecah-pecah. Jam lah. Tangan kita lah. Jadi bila dia bergabung, maksudnya akan jadi berbeza. Jam tangan ni pula jam yang kita pakai di tangan. Itulah contoh kata nama majmuk. Okey, cikgu jelaskan lagi. Okey. Untuk yang ketiga pula, contoh yang ketiga, sapu. Apa tu sapu? Sapu, orang setengah sapu. Tengok dalam gambar ni, tangan kita lah. Jadi bila kita gabungkan ayat tu, sapu dan tangan,
kita akan membentuk satu perkataan lain yang membawa maksud yang lain, sapu tangan. Okey, itulah sebenarnya kata nama majmuk. Jadi sekarang cikgu yakin semua dah faham kan apa itu kata nama am, apa itu kata nama khas, apa itu kata nama majmuk. Jadi tugas kamu, cikgu bekalkan kepada kamu latihan. Okey, tengok latihan 1 ni, nyatakan jenis kata yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah ini sama ada kata nama am atau kata nama khas. Okey, soalan 1 sampai soalan 5 ni, okey, dekat perkataan yang bergaris ni kamu kena pasti. Contohnya cikgu bagi contoh ya. Beliau bekerja sebagai kerani di sekolah itu. Jadi kata yang bergaris adalah sekolah. Jadi kamu kena kenal pasti. Ke sekolah ni kata nama am ke ataupun kata nama khas. Okey, ini cikgu nak kamu salin dalam buku tata bahasa, lepas tu kamu hantar kepada cikgu. Dan untuk yang latihan kedua pula, okey, apa arahan dia? Pilih jawapan yang betul dalam ayat-ayat di bawah. Okey, dekat sini pun kamu kena pilih, dia dah bagi dah ayat yang lengkap dan dia bagi kamu pilihan mana jawapan yang kamu rasa sesuai dengan ayat, ikut konteks ayat ni. Betul lah, jawapan yang ni kamu kena gariskan. Dan yang latihan yang kedua ni, cikgu juga nak minta kamu salin dalam buku dan kamu buat latihan ni untuk kamu faham mana penggunaan kata nama ni sesuai ke tidak dengan ayat. Okey, lepas tu yang ketiga, latihan yang ketiga pula. Okey, atasnya adalah jawapan pilihan. Kamu kena isi tempat kosong berdasarkan jawapan yang sesuai. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Terima kasih.